Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video kali ini adalah untuk subjek Matematik tingkatan 3 KSSM. Okey, kita nak masuk ulang kaji semula bab 1 iaitu indeks. Okey. Apakah yang pelajar akan pelajari dalam bab 1 ni? Yang pertama 1.1 tu tata tanda indeks. Yang kedua 1.2 tu hukum indeks. Video kali ini cikgu nak sentuh berkaitan dengan tata tanda indeks. Okey, baik. Kenapa belajar bab ini? Okey, kenapa pentingnya indeks ni? Okey, baik. Penulisan suatu nombor dalam bentuk indeks membolehkan nombor tersebut dinyatakan dalam bentuk yang ringkas dan mudah difahami. Pelbagai operasi matematik yang melibatkan nombor dalam bentuk indeks dapat dijalankan dengan menggunakan hukum-hukum indeks. Yang keduanya, konsep indeks ni digunakan dalam bidang sains, kejuruteraan, perakaunan, kewangan, astronomi, perkomputeran dan sebagainya. Okay, banyaklah kalau kita nak cerita pasal indeks ni. Okay, untuk lebih lanjut para pelajar boleh buat kajian lebih lanjut lah. Kajian sendiri yang lebih lanjut berkaitan dengan indeks. Okay, baik. Tanpa melengahkan masa, cikgu nak sentuh subtopik pertama ni 1.1 tata tanda indeks. Standard pembelajarannya kat sini mewakilkan pendaraban berulang dalam bentuk indeks dan menghuraikan maksudnya. Okey, baik. Tak nak cerita panjang, cikgu nak masuk terus kepada yang ni. Okay. Semasa di tingkatan 1, anda telah mempelajari bahawa 4 kuasa 3 sama dengan 4 darab 4 darab 4. Okay. Ditulis dalam tata tanda indeks, iaitu 4 tu adalah asas dia dan 3 tu, kuasa 3 tu ialah indeks ataupun eksponen. Nombor ini dibaca sebagai 4 kuasa 3. Maka nombor dalam tata tanda indeks atau bentuk indeks boleh ditulis sebagai, okey, yang nombor tu asas dia, yang kuasa tu indeks. Okey, baik. Anda sedia tahu bahawa 4 kuasa 2 sama dengan 4 darab 4 dan 4 kuasa 3 ialah sama dengan 4 darab 4 darab 4. Okey, misalnya, okey, kita tengok 4 darab 4 sama dengan 4 kuasa 2. Nilai indeks ialah 2. Jadi berulang sebanyak 2 kali kan, 4 darab 4, sebab tu dia 4 kuasa 2. Nilai indeks sama dengan bilangan kali 4 didarab secara berulang. Jadi kalau 4 darab 4 2 kali berulang, 4 kuasa 2. Okey, sama konsep dia dengan 4 kuasa 3 ni, nilai indeks ialah 3. Okey, nilai indeks sama dengan bilangan kali 4 didarab secara berulang. Jadi 4 kali 4 kali 4, 3 kali berulang tu, jadi 4 kuasa 3. Itu saja konsep dia. Okey, tengok contoh 1 ni. Tulis pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks A kuasa M. Okey, ni contoh soalan dia. Okey, 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5. Ada berapa kali? 6 kali. 0.3 darab 0.3 darab 0.3 darab 0.3, 4 kali darab. Okey, negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Okey, ada kuasa, maksudnya 3 kali kan. 1/4 darab 1/4 darab 1/4 darab 1/4 darab 1/4. Okey, 5 kali darab M darab M darab M darab M darab M darab M darab M. 7 kali darab M. N darab 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 N. Okey. N 8 kali. Jadi penyelesaian dia macam ni. Okey. 5 tadi darab tu berulang sebanyak 5 kali, sebanyak 6 kali. Jadi 5 kuasa 6. 0.3 darab berulang sebanyak 4 kali. Jadi 0.3 kuasa 4. Negatif 2 darab berulang 3 kali. Jadi negatif 2 kuasa 3. 1/4 darab berulang sebanyak 5 kali. Jadi 1/4 kuasa 5. M darab berulang 7 kali. M kuasa 7. Dan N darab berulang 8 kali, N kuasa 8. Jadi penyelesaian kepada contoh 1 ni didapati bahawa nilai indeks dalam satu bentuk indeks adalah sama dengan bilangan kali asas didarab secara berulang. Okey.
Itu saja. Jadi nak lebih mahir berkaitan dengan pendaraban berulang ni, okey. Para pelajar boleh buat uji minda 1.1A ni dan jawapan boleh rujuk di ulangan jawapan di belakang buku teks. Masuk kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu muka surat 4 tu. Menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dan sebaliknya. Okey, bagaimanakah anda menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks? Suatu nombor boleh ditulis dalam bentuk indeks jika suatu asas yang sesuai dipilih. Anda boleh menggunakan yang pertama kaedah pembahagian berulang. Dan kaedah yang kedua tu kaedah pendaraban berulang untuk menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Kita tengok contoh dua ni. Tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Jadi kita nak tukarkan nombor 64 tu kepada nombor asas 2, asas 4, asas 8. Jadi ada dua kaedah tadi, kaedah pembahagian berulang, yang keduanya kaedah pendaraban berulang. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Okey, kalau menggunakan kaedah pembahagian berulang, kalau nak tukarkan 64 tu pada asas 2, 64 tadi dibahagi secara berulang dengan 2. Okey. 64 bagi 2. Okey. Dapat 32. 32 bagi lagi 2 dapat 16. 16 bagi 2 lagi dapat 8. 8 bagi 2 lagi dapat 4. 4 bagi 2 dapat lagi 2. 2 bagi 2 dapat 1. Pembahagian tu kita teruskan sehingga mendapat nilai 1. Lepas tu kita stop berhenti. Okey, lepas tu kita tengok berapa kali yang kata kita bahagi dengan 2 tu. Jadi 6 kali. Jadi kalau 6 kali kita bahagi maksudnya 2 kuasa 6. Jadi 64 tu sama dengan 2 kuasa 6. 64 nak tukar kepada asas 4, 64 dibahagi secara berulang dengan 4. 64 bagi 4 dapat 16. 16 bagi 4 dapat 4. 4 bagi 4 dapat 1. Bila dapat je tinggal 1, kita tengok berapa kali dia bahagi dengan 4. 3 kali. Jadi 64 sama dengan 4 kuasa 3. 64 nak tukar pada asas 8. Okey, 64 dibahagi secara berulang dengan 8. Okey, 64 bagi 8 dapat 8. 8 bagi 8 dapat 1. Jadi kita berhenti. Jadi berapa kali kat situ bahagi dengan 8? 2 kali. Jadi 64 sama dengan 8 kuasa 2. Itu cara dia untuk pembahagian berulang. Kaedah yang kedua iaitu pendaraban berulang. Kalau 64 nak tukar kepada asas 2 tadi, kita tengok kita darab berulang. 2 darab 2 dapat 4. Lepas tu 4 ni darab lagi dengan 2 dapat 8. 8 darab lagi dengan 2 16. 16 darab 2 32. 32 darab 2 dapat 64 tu. Lepas tu kita tengok berapa kali dia darab tu. Macam tadi kita tengok berapa kali dia bahagi sebab dia pembahagian berulang. Jadi kita tengok berapa kali dia darab. Maksudnya 2 tu darab 6 kali. Jadi 64 tu sama dengan 2 kuasa 6. Berapa kali dia darab? Maksudnya kuasa berapa? 64 nak tukar pada asas 4. Jadi 4 darab 4 baru 16. 16 darab 4, 64. Berapa kali 4 tu kita darab? 3 kali. Maksudnya 3 kali berulang kan? 4 darab 4 darab 4. Jadi 64 sama dengan 4 kuasa 3. 64 nak tukar pada asas 8. Okey, 8 darab 8, 64. 2 kali je pendaraban berulang. Jadi 64 sama dengan 8 kuasa 2. Jadi jawapan akan dapat sama. Kaedah je yang kata berbeza lah. Pembahagian berulang, berapa kali kita bahagi. Pendaraban berulang, berapa kata pendaraban tu berulang berapa kali. Macam tu cara dia kita nak bezakan. Okey, masuk kepada muka surat seterusnya, muka surat 5. Contoh 3, tuliskan 32 per 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 per 5. Jadi ada dua kaedah juga. Kita buat kaedah pembahagian berulang dan yang kedua kaedah pendaraban berulang. Okey, jadi dia macam ni. Kalau pembahagian berulang, kita tengok kat sini. Okey, 32 ni bahagi dengan 2 yang atas ni. Manakala 3125 yang bawah ni bahagi dengan yang bawah ni 5. Jadi kita tengok 32 bagi 2 ni kita buat pembahagian berulang. 32 bagi 2 dapat 16. 16 bagi 2 dapat 8. 8 bagi 2 dapat 4. 4 bagi 2 dapat 2. 2 bagi 2 dapat 1. Jadi dia berakhir bila bahagi tu dapat nilai 1. Jadi berapa kali dia bahagi kat situ. Jadi
5 kali kan. Okey, berapa kali? 5 kali. Manakala 3125 ni bahagi dengan 5 ni. Bahagi dengan 5 dapat 625. 625 bahagi 5 dapat 125. 125 bagi 5 dapat 25. 25 bagi 5 dapat 5. 5 bagi 5 tinggal 1. Tinggal 1 je kita berhenti. Jadi tengok berapa kali dia bahagi dengan 5. 5 kali juga. Jadi atas pun 5 kali. Kedua ni kata 5 kali kita bahagi, 5 pun 5 kali juga kita bahagi. Jadi 32 per 3125. 3125 ni sama dengan 2 per 5 kuasa 5. Itu kaedah pembahagian berulang. Kaedah pendaraban berulang, kita darab 2 per 5 darab dengan 2 per 5 berapa kali? Mula-mula 2 per 5 darab 2 per 5 dapat 4 per 25. 4 per 25 darab lagi dengan 2 per 5 dapat 8 per 125. 8 per 125 darab lagi dengan 2 per 5 dapat 16 per 625. 16 per 625 darab lagi dengan 2 per 5 barulah dapat 32 per 1 per 3125. Jadi berapa kali kat situ? Pendaraban berulang tu ada 5. Jadi kalau ada 5, kuasa 5 lah. Maka 32 per 3125 sama dengan 2 per 5 kuasa 5. Okay, nak lebih mahir berkaitan dengan kita nak tukar satu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks menggunakan kaedah pembahagian berulang dengan kaedah pendaraban berulang ni, pada pelajar boleh buat uji minda 1.1b ni dan rujuk kata jawapan dalam buku teks. Okey, baik. Bagaimanakah anda boleh menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks A kuasa N? Okey, nilai A kuasa N boleh ditentukan dengan kaedah pendaraban berulang atau dengan menggunakan kalkulator saintifik. Contoh 4. Hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Okey, 2 kuasa 5. Okey, macam tadi orang kata kita nak tukar yang pendaraban berulang kepada nombor indeks. Sekarang ni bentuk indeks ini nak tukar kepada pendaraban berulang. Jadi 2 kuasa 5 maksudnya 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Maksudnya pendaraban berulang tu 5 kali. 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 2 16, 16 darab 2 32. Kan? Maksudnya 5 kali darab tu, jadi kita dapat nilai dia. Bila kita 2 kuasa 5 tekanlah kalkulator tu dapat 32. Ataupun kita buat pendaraban bersilang ni kita boleh congak dah. Okey, 4 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 2 16, 16 darab 2 32 dapat nilai. Okey. Kalau nilai yang nombor bulat ni mudah kita congak lah. Manakala 0.6 kuasa 3 maksudnya 3 kali pendaraban berulang. 0.6 darab 0.6 dapat 0.36. 0.36 darab 0.6 dapat 0.216. Jadi 0.6 kuasa 3 ni sama dengan 0.216. Itu sajalah contoh 4. Mudah sajalah. Dan akhir sekali contoh 5 tu pintar jari. Maksudnya nak tunjuk kat sini bagaimana kita nak kira nombor indeks ni dengan menggunakan kalkulator. Okay, langkah-langkah dia kat sebelah kanan ni dia tunjukkan. Dekat kalkulator tu ada simbol-simbol dia. Contoh 5 kuasa 4. Okay, nak dapatkan jawapan dia tu tekan 5 tekan simbol kuasa, tekan 4, tekan sama dengan. Dapatlah 625 tu. Okey, untuk negatif 7 kuasa 3. Cara nak kira dia tekan ni. Kata buka kurungan. Lepas tu tekan simbol negatif, tekan 7, tutup kurungan, tekan simbol kuasa, tekan 3, tekan sama dengan. Dapatlah negatif 343. Dan seterusnya sama jugalah. Ikut langkah-langkah dia. Yang ni 2 per 3 kuasa 4. Okey. Buka kurungan. Mula tekan 2. Lepas tu tekan simbol A/B/C ni dekat kalkulator. Lepas tu tekan 3, tekan tutup kurungan, tekan kuasa, tekan 4, tekan sama dengan. Dapatlah 16 per 81. Manakala yang ni dalam kurungan 1/3 per 5 kuasa 2. Jadi cara dia tekan simbol buka kurungan tu. Okay. Tekan 1, tekan simbol A/B/C, tekan 3, tekan lagi simbol A/B/C, tekan nombor 5, tekan tutup kurungan, tekan simbol kuasa, tekan nombor 2, tekan sama dengan. Last sekali dalam kurungan negatif 0.5 kuasa 6 ni, tekan simbol buka kurungan, tekan simbol negatif, yang ni macam ni.
tekan simbol kosong, tekan titik, tekan nombor 5, tutup kurungan. Lepas tu tekan simbol kuasa tu, tekan nombor 6, tekan sama dengan. Dapatlah jawapan dia kat sini. Okey, itu saja. Jadi nak mahir berkaitan dengan penggunaan kalkulator ni, okey, buat uji minda 1.1C. Okey, itu saja perkongsian cikgu untuk subtopik yang pertama ni 1.1 tata tanda indeks. Okey, untuk subtopik 1.2 tu hukum indeks kita akan sambung pada sesi akan datang, video akan datang lah. Jadi sampai di situ saja penerangan cikgu berkaitan dengan subtopik yang pertama ni. Jadi kita akan sambung kepada video selepas ini untuk lebih pengukuhan iaitu pentaksiran bilik darjah. Okey. Jadi sampai di sini saja dulu untuk video ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.